warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zinaida Zakaria akan membentangkan satu kajian berkaitan dengan amalan jati diri sebagai warga negara Malaysia dalam kalangan murid pelbagai etnik dan berlainan jantina. Dalam kurikulum sejarah sekolah rendah, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang diajar melalui mata pelajaran sejarah merupakan asas dalam melahirkan warga negara yang mempunyai identiti kebangsaan, di mana elemen tersebut dapat membentuk rakyat Malaysia yang mempunyai kesepaduan sosial dan integrasi nasional. Pengetahuan dan pemahaman aspek sejarah negara mampu melahirkan jiwa patriotik dengan memberi pendedahan, menganalisis dan menilai fakta-fakta penting sejarah secara matang. Sejarah di peringkat sekolah rendah merupakan satu kesinambungan ke peringkat sekolah menengah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik. Ini adalah bertujuan dan usaha untuk melengkapkan murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran, pengamalan nilai murni serta penerapan nilai jati diri sebagai warga negara Malaysia. Latar belakang kajian, Islam telah menjadi keras kepada pembentukan jati diri kebangsaan yang bertaksikan kepada peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Ini adalah kerana bangsa yang mempunyai identiti jati diri yang kukuh dikatakan sukar menerima pengaruh luar yang bertentangan dengan adab dan budaya bangsa. Secara tidak langsung, individu yang mempunyai jati diri ini juga akan mengenali siapa dirinya dan akan berhati-hati dalam tindak tanduknya serta tingkah laku supaya ianya tidak bertentang dengan agama, budaya yang menjadi pegangan bangsa dan kaumnya. Bagaimanakah identiti diri ini terjadi atau terhasil? Ia adalah daripada satu siri kepercayaan, pegangan, kefahaman yang boleh berupa pemikiran dan tindakan seseorang individu. Ini diakui juga oleh Rogers bagaimana pembentukan jati diri juga terhasil daripada pengaruh persekitaran hasil interaksi individu. Jadi persekitaran yang baik adalah perlu untuk menghasilkan masyarakat yang berakhlak baik. Akhlak yang baik itu juga perlu dilahirkan daripada diri sendiri berdasarkan faktor-faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi tabiat hidup manusia. Pernyataan masalah. Kajian mengenai berkaitan amalan jati diri masih kurang di dalam negara jika kita bandingkan dengan luar negara. Memang ada tetapi bilangannya masih terhad. Justru satu kajian yang menyeluruh dan sistematik perlu dilaksanakan bagi nak mengenal pasti sejauh manakah amalan jati diri berbeza berdasarkan jantina dan etnik. Kerana berdasarkan kajian-kajian lepas, faktor jantina, faktor etnik banyak menunjukkan perbezaan dalam pelbagai aspek. Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk meninjau perbezaan amalan jati diri murid sebagai warga negara Malaysia berdasarkan jantina dan etnik. Di mana amalan jati diri murid ini merangkumi aspek iaitu aspek memahami tingkah laku manusia, sebab dan akibat dalam sejarah, keunikan tanah air, kegemilangan dan warga negara patriotik serta kefahaman demokrasi. Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk tinjauan yang mana menggunakan soal sidik yang mengandungi 33 items yang terdiri daripada demografi untuk 4 items, memahami tingkah laku 5 items, sebab dan akibat dalam sejarah 5 items, keunikan tanah air 5 items, warga negara patriotik 7 items dan amalan demokrasi 7 items. Satu kajian rintis telah dijalankan dengan melibatkan seramai 80 orang murid bagi mengenal pasti atau bagi mendapatkan keesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian yang digunakan. Hasil kajian rintis menunjukkan bila asal tumbak setiap komponen yang dikaji berada di tahap 0.986 dan kajian ini dianalisis menggunakan SPS versi 22. Tata cara analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk melihat mean dan sisian piawai dan statistik diferensi manova satu hala. Dan kajian ini melibatkan seramai 1,920 orang murid tahun 5. Jika kita lihat dapatan kajian untuk melihat kepada tahap
menunjukkan bahawa amalan jati diri warga negara Malaysia secara keseluruhannya berada di tahap sederhana tinggi. Aspek yang mempunyai min tertinggi adalah aspek kegemilangan dan warga negara patriotik, di mana skor minnya ialah 4.07 dan sisian piawainya 0.68. Diikuti dengan aspek keunikan tanah air 3.92, sisian piawainya 0.79. Manakala aspek yang mendapat min paling rendah adalah aspek sebab dan akibat dalam sejarah dengan skor minnya 3.38 dan sisian piawainya 0.69. Jika kita lihat kepada perbezaan berdasarkan jantina, jelas dalam jadual ini menunjukkan bagaimana perbandingan skor min amalan jati diri warga negara Malaysia menunjukkan tidak dapat perbezaan yang signifikan amalan jati diri warga negara Malaysia bagi aspek yang kelima-lima yang saya sebutkan tadi, iaitu aspek memahami tingkah laku manusia, sebab akibat dalam sejarah, keunikan tanah air, kegemilangan dan warga negara patriotik serta kefahaman amalan demokrasi berdasarkan jantina. Amalan jati diri warga negara Malaysia berdasarkan jantina menunjukkan murid lelaki dan murid perempuan berada di tahap yang sama dan tidak berbeza. Hasil kajian ini selari dengan kajian Lee yang juga mendapati bahawa amalan jati diri murid dalam kalangan lelaki dan perempuan adalah sama. Kita lihat pula bagaimana perbezaan amalan jati diri murid sebagai warga negara Malaysia berdasarkan etnik. Jika kita lihat di sini bagaimana perbandingan skor min amalan jati diri warga negara Malaysia berdasarkan etnik menunjukkan terdapat perbezaan amalan jati dirinya. Berdasarkan dapatan yang diperolehi, kesemua aspek yang diukur menunjukkan wujudnya perbezaan persepsi di antara etnik. Dilihat dapatan data, dilihat pelajar Cina memberikan nilai min yang tinggi terhadap aspek yang dikaji. Berbanding dengan pelajar yang bukan Cina. Hal ini menjelaskan kesemua konstruk yang ada dalam amalan jati diri yang kelima-lima itu tadi mendapat maklum balas yang positif dari pelajar Cina berbanding dengan pelajar bukan Cina. Jadi ini memberi gambaran sebenarnya bagaimana matlamat pendidikan sejarah ketika ini sesuai dan selari dengan cita rasa pelajar Cina. Manakala pelajar yang bukan Cina pula dilihat kurang memahami matlamat pendidikan sejarah yang telah digariskan dalam huraian Sukatan Pelajaran Sejarah. Bila mereka kurang memahami, maka mereka kurang memberi penghayatan bagi mata pelajaran sejarah di dalam bilik darjah. Apakah implikasi dan cadangan yang dapat kita lihat melalui kajian ini ialah proses pengajaran dan pembelajaran berkesan sangat penting untuk menjamin matlamat pendidikan sejarah yang digariskan oleh KPM dapat dicapai. Di sinilah peranan guru melaksanakan perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan teliti, mengambil kira kebolehan murid, mengambil kira kemahiran dan menggunakan pelbagai pendekatan atau teknik supaya pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan lebih segar, lebih memberi penghayatan dan boleh memberi motivasi kepada pelajar untuk mendalami dan memahami serta menghayati mata pelajaran sejarah. Justru kerana kita tahu bahawa melalui mata pelajaran sejarah inilah amalan jati diri itu boleh diterapkan. Jadi justru amalan jati diri dalam murid ini dapat ditanam dan dipupuk dengan baik jika mereka dapat membuat penghayatan yang lebih mendalam. Pembinaan jati diri juga merupakan aspek yang penting yang ditekankan dalam sistem pendidikan di Malaysia kerana di sinilah ia akan mampu melahirkan generasi muda yang menjadi tonggak negara. Jadi dengan dapatan kajian ini boleh digunakan untuk membantu pihak sekolah, pentadbiran sekolah membuat perancangan yang lebih kemas serta menggunakan kemudahan-kemudahan, kelebihan-kelebihan untuk memastikan pelajar boleh terlibat secara aktif dalam proses PDPC dan dalam suasana yang kondusif, selesa dan seterusnya mampu mendorong tahap motivasi mereka yang tinggi. Seterusnya, usaha ini dapat memperkukuhkan fungsi sesebuah sekolah selari dengan visi-visi Kementerian Pelajaran Malaysia dan negara. Sebagai rumusannya, pembelajaran sejarah amat penting
dan sangat dominan bagi melahirkan pelajar yang mempunyai amalan jati diri warga negara Malaysia yang tinggi di peringkat rendah. Kerana sejarah sendiri mencerminkan hasrat dan ideologi negara. Oleh itu, amalan jati diri warga negara Malaysia dapat direalisasikan kepada murid berpandukan tajuk dan standard kurikulum, standard kandungan serta standard pembelajaran dan ketegasan kerajaan bagi menjamin dan memastikan generasi pada zaman ini tidak buta sejarah. Di samping melahirkan pelajar yang seimbang dari intelek, rohani, jasmani serta menyediakan mereka menghadapi arus globalisasi berasaskan pengetahuan abad ke-21. Sekian, terima kasih.